atom bagi unsur V, W dan juga X. Okey, U kumpulan yang keberapa? Okey, kalau kita tengok U, boleh tak kita tahu dia berada di kumpulan yang keberapa? U, V, W, X. Boleh tak kita tahu atom ni ataupun unsur ni berada di kumpulan yang keberapa? Boleh. Boleh. Okey, macam mana nak tahu? Apa yang kita perlu buat? Okey, tengok electron valence. So macam mana kita nak buat electron valence? Kita kena buat apa dulu? Susunan elektron. Okey, jadi U, apakah susunan elektron bagi U? Saya rasa awak better cakap kot sebab saya susah lah nak tengok slide ni, nak tengok slide sana. Okey, so U, apa susunan elektron bagi U? 2, 1. Okey, 2, 1. V? 2, 4. Okey, 2, 4. W? 2, 7. Okey, 2, 7. Last kali X? 2, 8. Okey, 2, 8. So kita tahu, okey, yang belakang ni menunjukkan elektron valence. So elektron valence menunjukkan kumpulan bagi setiap atom. Okey, nombor 1 hingga nombor 2, terus tunjuklah kumpulan 1, kumpulan 2. Nombor 3 hingga nombor 8 kita kena tambah dengan 10 untuk menunjukkan dia punya kumpulan. Okey, jadi apakah maksud elektron valence? Apa maksud elektron valence? Okey, apa yang korang faham? Apakah maksud elektron valence? Elektron yang terletak di petala terluar sekali. Yes. Elektron yang terletak di petala terluar sesuatu atom. So elektron yang terletak di petala terluar bagi atom. Okey, itu adalah maksud elektron valence. Unsur manakah yang boleh bertindak balas dengan air? So unsur mana yang boleh bertindak balas dengan air? U, V, W, X. Unsur mana yang boleh bertindak balas dengan air? Mana? Unsur mana yang boleh bertindak balas air dengan air? W, cikgu. W. W salah. Okey. U. U ya. Okey, yang bila bertindak balas dengan air, logam bertindak balas dengan air menghasilkan logam hidroksida campur dengan gas hidrogen. Okey, kumpulan 1. Kumpulan 1 boleh bertindak balas dengan air untuk menghasilkan logam hidroksida dan juga gas hidrogen. Okey, jadi unsur yang boleh bertindak balas dengan air adalah U. Okey, seterusnya susunan elektron bagi atom W, so 2, 7. Okey, unsur U, V, W dan X berada dalam kala yang sama. Okey, kala ke berapa? Kala ke-2. Okey. Kumpulan 17 pun boleh bertindak balas dengan air. So antara U dan juga W. Okey, kalau W kumpulan 17, so apa dia punya persamaan kimia? So bila kumpulan halogen bertindak balas dengan air akan menghasilkan larutan yang berasid HOX dan ataupun H dan HOX. Okay. So boleh U dan W. Okay. So berada di kala kedua. Okay. Bandingkan saiz atom V dan X.
So bandingkan saiz atom V dan X. Jadi V 26, X 28. Okay. So V berada di kumpulan yang ke-16, X berada di kumpulan yang ke-18. So bandingkan saiz atom, unsur V dan unsur X. Awak dah kena ingat dah dalam jadual berkala makin ke kanan jadual berkala apa yang berlaku pada saiz atom? Mengecil ke bertambah? Berkurang ke bertambah? Saiz atom unsur V dan X. So bandingkan saiz atom unsur V dan X. So apa? Berkurang. Yes, saiz atom berkurang. Okay. Terangkan kenapa saiz atom berkurang. Okay. Kita belajar pasal kala ketiga kan. Tapi sama saja untuk setiap kala. Bila dari kiri ke kanan saiz atom semakin berkurang. So penerangan dia pun akan sama. So apa penerangan untuk kenapa saiz atom X lebih kecil daripada atom V? Apa ayat pertama? Diorang atom semua mempunyai dua kala. Okay, sebab ada dua petala yang berisi elektron. Tapi kenapa makin berkurang? Nombor proton Okay, apa jadi pada nombor proton? semakin besar. Okay, so kalau bila soalan bandingkan saiz atom, okay, awak tak boleh just cakap nombor proton semakin bertambah. So kita kena buat apa? Kita kena bandingkan. So bandingkan mesti ada perkataan lebih besar ke, lebih kecil ke, lebih jauh ke. So itu cara nak jawab soalan penerangan bagi bandingkan. Okay, jadi nombor proton X lebih banyak daripada atom Y. So apa yang berlaku apabila nombor proton atom X lebih banyak daripada atom Y? Apa berlaku pada daya tarikan? Lebih kuat. Okay, so kat nukleus, dalam nukleus ada proton. So makin ke kanan, bilangan proton ni semakin bertambah. Jadi apa yang berlaku dalam nukleus ni? Proton ni bercas apa? Proton bercas apa? Positif. Okay, proton bercas positif. So apa yang berlaku semakin merentasi kala bila bilangan proton atau dalam nukleus semakin bertambah ataupun nombor proton atom X semakin bertambah ataupun lebih banyak daripada atom Y, apa yang berlaku pada cas positif dalam nukleus? So ni nukleus, ini elektron, ini petala, contohnya lah ni 26. So dia petala dia sama, cumanya bilangan, okay, ni dalam ni berbeza dalam ni sebab apa? Bilangan proton semakin bertambah. So apa jadi pada cas positif dalam nukleus? Semakin bertambah. Bila cas positif semakin bertambah, positif kan elektron bercas negatif. So daya tarikan antara nukleus dengan elektron dalam petala semakin bertambah. Okay, itu umumnya bila kita nak jawab soalan perbandingan. Jadi daya tarikan antara nukleus atom X terhadap elektron lebih kuat berbanding dengan atom V. Okay, kita kena buat perbandingan. So daya tarikan antara nukleus atom X terhadap elektron lebih kuat berbanding dengan atom V. Sebab tu saiz atom semakin berkurang. Okay. Okay, seterusnya unsur U boleh bertindak balas dengan unsur W membentuk satu sebatian. So U sama dengan 21, W sama dengan 27. So kumpulan 1 dengan kumpulan 17 dia boleh bertindak balas akan menghasilkan logam
klorida. So, macam mana kita nak tahu dia punya formula kimia yang terbentuk? So, kumpulan 1, cas dia mestilah positif 1. Kumpulan 17, cas dia adalah negatif 1. So, silang-silang kita akan dapat UW. Okey, seterusnya soalan esei 21. Natrium dan kalium bertindak balas dengan air. So, kumpulan 1 boleh bertindak balas dengan air, menghasilkan larutan tidak beralkali. Okey, kalau dalam jadual berkala semakin ke kiri jadi membentuk larutan alkali, semakin ke kanan membentuk larutan berasid. Okey, jadi unsur manakah yang lebih reaktif apabila bertindak balas dengan air? Jadi yang ini adalah kereaktifan menuruni kumpulan. So, natrium dulu ke kalium dulu dalam jadual berkala? Natrium. Natrium dulu. So, natrium, kalium. So, kalau kumpulan 1 ke menuruni kumpulan, apa yang berlaku? Makin reaktif. Lebih reaktif. So, kereaktifan bertambah. Okey, jadi kita jawab dulu soalan dia. Unsur mana yang lebih reaktif? So, unsur mana yang lebih reaktif? Unsur kalium. Okey, unsur kalium. Okey, so terangkan jawapan anda. So, bila kereaktifan ada 4 poin hari tu yang cikgu cakap awak kena sentuh. Okey, walaupun dia bagi 3 markah tapi kita kena cakap pasal poin yang tersebut. Iaitu pertama, apa dia? Banyak kali dah ulang. Kalau nak terangkan pasal kereaktifan. So, pertama apa? Saiz atom. Yes, saiz atom. Yang kedua, Jarak. Jarak antara apa? Nukleus dengan elektron valence. Yes, jarak antara nukleus dengan elektron valence. Sebab kereaktifan ni berkaitan dengan elektron valence. Sama ada dilepaskan ataupun dia terima elektron. Okey, yang ketiga, lepas jarak apa? Daya tarikan. Yes, betul. Daya tarikan antara apa? Atom dengan elektron. Bukan atom, nukleus. Daya tarikan nukleus dengan elektron valence. So yang keempat, jadi kalau kumpulan 1 lepaskan elektron ke terima elektron? Kumpulan 1 lepaskan ke terima elektron? Lepaskan elektron. Okey, so yang ini umumnya. Okey, awak kena ingat balik cikgu cakap kalau ada 2 benda, 2 atom, kita kena buat perbandingan. So, ayat pertama, saiz atom apa? So, awak cakap mana yang lebih reaktif? Natrium, kalium. So, saiz atom apa? Kalium. Yes, saiz atom kalium lebih besar berbanding atom natrium. Okey, poin pertama saiz. Poin kedua, jarak nukleus dengan elektron valence bagi atom K lebih Jauh. yes, lebih jauh berbanding atom natrium. So apa yang berlaku pada daya tarikan? Lemah ke kuat? Lemah. Yes. So ayat ketiga, daya tarikan nukleus dengan elektron valence bagi atom K lebih lemah berbanding atom natrium. So yang keempat, bila lebih lemah, apa yang berlaku? Mudah melepaskan. Okey, atom K lebih mudah melepaskan elektron berbanding dengan atom natrium. Okey, yang macam ni umum. Okey,
bila bandingkan antara dua atom kena ada perbandingan lebih jauh, lebih dekat, lebih lemah. So 4 poin ni adalah untuk menerangkan pasal kereaktifan. Samalah juga untuk kumpulan 17, cumanya dia terbalik lah. Semakin ke bawah semakin kurang reaktif. Okey, sebab kumpulan 17 dia kena terima elektron. So kalau makin lemah daya tarikan, dia makin susahlah untuk terima elektron. Sebab tu dia semakin kurang reaktif. Okey, 4 poin ni untuk menerangkan kumpulan 1 dan juga kumpulan 17. Cumanya terbalik sahaja. Okey. So itu adalah soalan 21. Soalan seterusnya 22. Okey, logam M terbakar dengan nyalaan ungu berwarna kemerahan bertindak balas dengan oksigen membentuk oksida. Okey, oksida ini larut dalam air menghasilkan larutan berakali. Dah boleh terus ingat kumpulan berapa ni kalau larutan berakali? Kumpulan ke berapa? 2. Kumpulan kedua, kenapa kumpulan kedua? 1. Satu dulu. Memanglah kumpulan kedua pun sama tapi kita tumpukan kepada kumpulan yang kumpulan 1. Okey, jadi cadangkan. Soalan pertama dia suruh cadangkan identiti logam M. Okey, so soalan pertama cadangkan identiti logam M. So logam M apa? Okey, tapi kita tahu berwarna ungu kemerahan. So antara litium ke, natrium ke, kalium ke, rubidium. Okey, siapa hari tu buat kumpulan 1? Rasanya kumpulan dekat kumpulan presentation kumpulan awak ni diterangkan pasal pemerhatian ni. So kumpulan litium ke, natrium ke, kalium ke, rubidium. Yang nyalaan ungu kemerahan. So logam dia adalah kalium. Okey. Warna ungu kemerahan, logam dia adalah kalium. Km adalah kalium. So, kedua, persamaan kimia seimbang apabila kalium ni bertindak balas dengan oksigen. So, persamaan kimia. So, kalium bertindak balas dengan oksigen hasilkan apa? Okey, kalium bertindak balas dengan oksigen menghasilkan apa? Kalium oksida. Yes, kalium oksida. So, kalium campur dengan O2, O2. Hasil dia? K2O. Betul. K2O. Macam mana nak hasil K2O ni? K plus O2 minus. So, cross. Kita akan dapat K2O. Okey, dah seimbang ke? Belum. Okey, tambah kat mana? 4 depan K. Okey, 4 dekat K. Lepas tu? 2 depan K2O. Okey, 2 dekat kalium oksida. Okey, so itu persamaan. Okey, soalan terakhir. Pengesahan larutan berakali. So macam mana nak sahkan larutan berakali? Okey, larutan berakali. So macam mana nak sahkan larutan berakali ni? So awak kena ingat. Yes, guna kertas litmus. Okey, yang ketiga, ujian pengesahan. Okey, ujian pengesahan untuk kimia. Cara nak jawab dia kena ada pertama prosedur. Kedua, pemerhatian. Okey. So ujian pengesahan, bila ada je ujian pengesahan untuk mengesahkan sesuatu, okey, awak kena sebut prosedur dulu baru pemerhatian. So kita nak sahkan larutan berakali, betul. Kita gunakan kertas litmus. Warna apa? Merah. Yes, kertas litmus warna merah. Okay, so ayat ketiga dia ujian pengesahan. Apa prosedur dia? Masukkan
So prosedur masukkan ke, tuangkan ke. So masukkan kertas litmus merah ke dalam tabung uji yang mengandungi larutan berakali. So itu prosedur dia. Okey, apa pemerhatian dia? Apa yang berlaku bila awak masukkan kertas litmus merah? Dia tukar menjadi biru. Yeah, so pemerhatian dia, so awak kena ingat lagi satu, pemerhatian kena ada perubahan daripada apa kepada apa. So pemerhatian dia kertas litmus merah menjadi biru. Okay, so kertas litmus merah menjadi biru. So ujian pengesahan kena ada prosedur dan juga pemerhatian. So masukkan kertas litmus merah ke dalam tabung uji yang mengandungi larutan berakali. So apa yang berlaku? Kertas litmus merah menjadi warna biru. Okay, pemerhatian. Okay, so soalan yang terakhir. Okay, nyatakan nama Mg. So Mg tu adalah magnesium. Soalan nombor 23. Okay, tuliskan susunan elektron bagi atom oksigen. So 26. Kala yang kedua, ini pertama, kedua, kumpulan yang ke-16. So 26. Nyatakan dua unsur yang terletak dalam kala yang sama. Awak boleh letak natrium, magnesium, okey. Kalau dia ni kena, okey, natrium, magnesium. So terangkan kenapa natrium dan magnesium ataupun kalau buat klorin, magnesium pun boleh. So kenapa dua unsur ni berada dekat kala yang sama? Bilangan petala terisi elektron sama. Okey, bila mempunyai dua petala. So kita kena sebutlah mempunyai dua petala yang berisi elektron. Okey, atau kalau cakap tadi mempunyai bilangan petala yang terisi elektron sama iaitu 2. So mempunyai dua petala yang berisi elektron. Okey, seterusnya. Oh sorry, natrium magnesium 3 lah. So mempunyai 3 petala yang berisi elektron. So tuliskan susunan elektron bagi atom oksigen 26. Okey, saiz molekul lebih kecil berbanding dengan saiz molekul bromin. Okey, so saiz molekul klorin adalah lebih kecil daripada saiz molekul bromin. So kalau dalam kumpulan 17, dia macam ni lah kedudukan dia kan. Klorin, klorin, bromin, iodin dalam jadual berkala. So kenapa saiz molekul klorin lebih kecil daripada, so terangkan mengapa takat lebur dan takat didih bromin lebih tinggi daripada klorin. So semakin ke bawah takat lebur dan takat didih semakin tinggi. Kenapa? So soalan jawapan dia, daya tarikan apa? So awak kena ingat takat lebur, takat didih, nak terangkan dia daya tarikan. So kalau dia lebih tinggi, maknanya daya tarikan antara molekul lebih kuat. Okey. Kalau lebih rendah, so maknanya daya tarikan adalah lemah. Jadi daya tarikan antara molekul bromin lebih kuat daripada klorin. So bila lebih kuat, apa yang berlaku? Molekul bromin perlu lebih haba untuk mengatasi daya tarikan tersebut. Jadi lebih banyak tenaga haba yang diperlukan untuk mengatasi daya tarikan antara molekul tersebut. Okey, awak kena ingat penerangan untuk takat lebur, takat didih adalah daya tarikan. So kalau lebih tinggi maknanya daya tarikan antara molekul lebih kuat. Jadi kita perlu lebih haba untuk mengatasi daya tarikan tersebut. Okey. So E. Last F, magnesium bertindak balas dengan magnesium oksida. So tadi kita, magnesium campur dengan O2 menghasilkan 2MgO. Macam mana nak buat MgO ni? Mg2 plus O2 minus. So cross kita akan dapat MgO. Okay, so 2Mg campur O2 menghasilkan 2MgO. So last kali nyatakan warna bagi
magnesium oksida. So awak dah buat dah itu dalam formula empirik tu. Warna apa last kali hasil pembakaran awak? Putih. Yes, warna putih. So warna magnesium oksida adalah warna putih. So habis bab 4. Okay, boleh faham pasal bab 4 ikatan kimia? Boleh. Okay, so hari ni kita masuk sikit tajuk baru bab 5. Ikatan kimia. Okay. Sebab saya tak nak awak jauh sangat dengan Kak Lamda. Okay. So, ikatan kimia, muka surat 108. Okay, ikatan kimia. Okay, awak akan, apa itu ikatan kimia yang awak akan belajar? So, ada 1, 2, 3, 4, 5 jenis ikatan yang awak akan belajar. So 5 jenis ikatan dalam ikatan kimia, okey? Iaitu ikatan ionik, ikatan ion, ikatan kovalen, hidrogen, datif dan juga logam. Okey, kalau awak perasan ikatan ion dan ikatan kovalen ni saya macam selalu sebut jugalah. Okey? Ikatan ion dan juga ikatan kovalen. So ada 5 jenis ikatan. So kita tengok pertama sekali iaitu ikatan ion. Okay, maknanya setiap kali tindak balas berlaku, bila hasil terbentuk, maknanya kat situ ikatan baru pun akan terbentuk. Contohnya A campur B. Contohnya A campur B akan menghasilkan C campur D. Okey, dekat A campur B ni kita akan putuskan ikatan. So dekat C dan D ni akan bentuk ikatan. So ikatan yang boleh terbentuk dekat C atau D ni sama ada 5 tu lah. Ikatan ionik ke, ikatan kovalen ke, ikatan hidrogen ke. So itu. Okey. Bahan akan putuskan ikatan untuk membentuk hasil. So dekat hasil kita akan bentuk ikatan. So ikatan yang terbentuk itulah yang kita akan belajar. So ikatan pertama adalah ikatan ion. So bolehlah terus ingat ikatan ion ni mestilah antara apa? Ion positif dan juga ion negatif. So kita dah belajar ion positif, ion negatif. Ion positif ni kita panggil juga sebagai cation, cation. Ion negatif kita panggil sebagai anion. Okay, yang awak hafal-hafal semua cas positif, cas negatif. Itu. Ion positif dan juga ion negatif. So positif macam mana cara nak ingat? Ingat T ni. So T positif. Okay, negatif N. Jadi negatif. Okay, positif cation, negatif anion. So unsur kumpulan berapa yang membentuk ion bercas positif? Unsur kumpulan berapa yang membentuk ion bercas positif? Unsur kumpulan berapa yang membentuk ion bercas positif? 1. Yes, 1. Okay, so awak dah tahu unsur kumpulan 1, okay, yang membentuk ion bercas positif. Unsur kumpulan 2 pun membentuk ion bercas positif dan juga unsur kumpulan 13. Okay, hari dulu cikgu cakap untuk bentuk ion ni sebelum awak belajar positif negatif, kita cakap pasal logam dan juga bukan logam. Jadi logam akan membentuk ion positif, bukan logam akan membentuk ion negatif. Okay, jadi logam terdiri daripada kumpulan 1, 2 dan juga 13. Unsur-unsur dalam kumpulan 1, 2 dan 13. Manakala bukan logam, kumpulan berapa? 15, 16 dan 17. Jadi ikatan ion ni terbentuk apabila unsur kumpulan 1, 2 dan 13 dan juga antara 15, 16 dan 17. Okay. So ion positif. Macam mana unsur kumpulan 1, macam mana atom kumpulan 1 ni membentuk ion positif dengan cara apa?
Dengan cara apa? Yes, lepaskan elektron. Manakala bukan logam akan terima elektron. Okay, so kumpulan 1, 2, 13 akan melepaskan elektron untuk membentuk ion positif. Kumpulan 15, 16, 17 akan menerima elektron untuk membentuk ion negatif. Okay, so kalau kumpulan 1, dia lepaskan 1 elektron. Kumpulan 2, lepaskan 2 elektron. Kumpulan 3, lepaskan 3 elektron. So kalau dia lepaskan 1 elektron, membentuk cas 1 plus. Kalau 2, 2 plus. Kalau 3, 3 plus. Okay, kalau dilepaskan 3 elektron akan membentuk ion yang bercas 3 plus. Kalau lepaskan 2 elektron, ion bercas 2 plus. Okay, manakala ion negatif, kalau dia terima 1 elektron, dia akan jadi 1 minus. Terima 2 elektron akan jadi 2 minus. Terima 3 elektron akan jadi 3 minus. Okay, sampai sini faham? Faham. Okay. So, ikatan ion tu apa dia? Ikatan ion berlaku apabila pemindahan elektron antara logam dan juga atom bukan logam. Yang inilah yang saya dah sebutkan. So, ikatan ion terbentuk apabila pemindahan elektron berlaku daripada atom logam kepada atom bukan logam. Berapa yang dilepaskan elektron tu, kita ikut dia berada pada kumpulan yang keberapa. Okay. So, itu adalah ikatan ion. So, sebelum kita belajar pasal pembentukan dia, kita buat dulu pembentukan ion. Okay, pembentukan ion positif dan juga negatif. Okay, so kita tengok contoh yang dibagi, ion natrium. Okay, nak membentuk ion natrium. So, kita tahu natrium. Okay, apakah nombor proton bagi natrium? Okay, apakah nombor proton bagi natrium? 11. 11, betul. Kalau nombor nukleon? 23. Yes, 23. Okay, so dapat je ni kita boleh tentukan dia punya susunan elektron. Okay, daripada nombor proton, so kita boleh tentukan dia punya susunan elektron. So berapa susunan elektron dia? 281. Okay, 281. So ini adalah atom natrium. Okay, atom natrium. So bila kita cakap je pasal susunan elektron, dia melibatkan atom natrium. Okay, sebab natrium ni dia boleh wujud sebagai atom, molekul ataupun ion. So 281 ni adalah atom natrium. Okay, yang ini tulis cara nak tulis. Macam mana kita nak lukis atom natrium? So berapa petala? 3. 3 petala. So Na dekat tengah, nukleus, petala pertama, petala kedua, petala ketiga. So 2, 8, 1. Okay, so ini adalah susunan lukisan bagi susunan elektron atom natrium. Okay, jadi apa yang atom natrium perlu lakukan untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil? Melepaskan Ya, melepaskan berapa elektron? 1. Okay, so kalau ni tengok senang, dia melepaskan 1 elektron. 1 elektron ni kena keluar. Bila dia dah keluar, so tinggal petala yang dah dapat 8 elektron. Dia dah capai susunan elektron oktet yang stabil. Jadi bila dia keadaan atom dia tak stabil. So untuk jadikan dia stabil, dia perlu melepaskan 1 elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Jadi bila dia dah lepaskan 1 elektron, so dia akan jadi apa? Ion yang bercas positif. So lukisan untuk susunan elektron bagi ion, so sama je Na, petala pertama, petala yang kedua. Ingat kalau ion mesti ada kurungan.
So petala yang terakhir dia telah capai susunan elektron oktet yang stabil. Dan kena ada cas. So plus. Kalau plus, satu plus ke, kalau satu tak payah tulis pun tak apa. So plus. So yang ini adalah ion Na plus. So susunan elektron dia 28. Okay. So apa yang atom natrium perlu buat? Dia perlu lepaskan satu elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. So ini adalah cara atom nak jadi ion bagi kumpulan logam, bagi atom yang logam. Okay, so ini satu. Yang kedua awak perlu tahu persamaan setengah. Okay, yang awak dah belajar persamaan kimia. Persamaan yang kedua adalah persamaan setengah. Persamaan setengah melibatkan inilah elektron. Okay, apa yang berlaku pada elektron. So persamaan kimia yang awak dah belajar semua ni. Sebelum ni, tak ada elektron. Dia hanya menunjukkan formula kimia. So persamaan setengah adalah menunjukkan elektron. Jadi kita ikut je anak panah ni. So Na, awak kena ingat Na adalah atom dia neutral. So Na tak ada cas. Atom tak ada cas. So Na nak jadi apa kat sini? Dia nak jadi Na plus. Dia nak jadi ion yang positif. So apa yang dia perlu buat? Dia perlu melepaskan elektron. Okey, dalam persamaan, so dalam persamaan kita tak ada tolak elektron. Yang ini tak wujud. Okey, dalam persamaan tak ada tolak. Okey, kita tak gunakan tolak. Kita hanya gunakan tambah sahaja. So kita nak tambah elektron tu dekat mana? Jadi awak kena ingat untuk kumpulan untuk logam dia kena lepaskan elektron. So bila lepaskan elektron kena jauh daripada atom yang nak lepaskan ni. So dia lepaskan, dia kena letak jauh melepasi anak panah ni. So cara nak ingat, kalau bentuk ion positif, atom tu kena jauh dengan elektron. So tambah satu elektron. Okay, kita tak ada tolak, kita tak boleh buat tolak elektron. Okay, tolak tak ada dalam persamaan. Dia mesti tambah saja. Jadi kalau lepaskan, mesti elektron tu berada jauh daripada atom yang nak lepaskan tu. So jauh melepasi anak panah. Jadi kalau lepaskan satu elektron, ni dia lepaskan satu elektron. So satu elektron lah kat sini. Yang ini kita panggil sebagai persamaan setengah. Okay, boleh faham? Pembentukan ion persamaan setengah? Boleh. Okay, kita tengok magnesium. Okay, magnesium. Magnesium berapa? Magnesium. Nombor proton. 24. Itu nombor nuklear, nombor 12. Okey, 12. Okey, so terus buat apa? Susunan elektron. So awak akan dapat 282. Jadi apa yang atom magnesium ni perlu buat? Perlu lepaskan 2 elektron ni. Dia perlu lepaskan 2 elektron. Okey, kita ambil yang ni lah. Contohnya ini magnesium. Okey. So petala terakhir dia ada 2. Jadi apa yang dia perlu buat? Dia perlu lepaskan 2 elektron. So bila dia lepaskan 2 elektron, so dia telah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Dia akan jadi kat sini 2 plus. So sini Mg 2 plus. So sini Mg lah atom magnesium. Okay, sama saja. Kalau 3 lepaskan 3. Cuma kat sini tukar jadi 3 plus. Okay, macam mana persamaan setengah bagi atom magnesium? Nak membentuk ion magnesium, so kita start dengan apa? Magnesium. Buat anak panah dulu, akan jadi apa? Dia mesti akan jadi Mg2 plus. Okay, so berapa elektron yang dilepaskan? 2. 2. Okay, nak letak dekat mana 2 elektron tu?
Lepas Mg tu plus. Okey, sebelah Mg2 plus. So tambah 2 elektron. So ini adalah persamaan setengah bagi pembentukan ion magnesium. Okey, boleh untuk ion positif? Boleh. Okey, seterusnya hari ni okey, ion negatif. So kalau logam terima lepaskan elektron, bukan logam terima elektron. So dia terima elektron. Okey, dia terima elektron daripada siapa? Daripada atom logam ni. Atom logam ni lepaskan elektron, so elektron tu pergi ke mana? Pergi pada atom bukan logam. Sebab itulah dia boleh membentuk ikatan logam. Okey, sebab atom bukan logam terima elektron daripada atom logam membentuk ion negatif. So kat sini dia tunjuk ion fluorida. Okey, kita bawa kat tepi lah. Okey, fluorida. Apa nombor proton? 9. 9. Okey, nombor nukleon dia? 19. 19. Okey, jadi terus buat apa? Susunan elektron. So kita dapat berapa? 27. Okey, 27. Okey, lepas tu kita buat apa? Atom fluorine punya susunan elektron. Jadi fluorine dekat tengah, nukleus, petala pertama, petala yang kedua. So 27. Okey, bila lukis elektron jangan bersepah-sepah. Okey, untuk memudahkan pemeriksa kira berapa elektron awak tu, cukup ke tidak. So ini atom fluorine 27. Jadi apa yang dia perlu buat? So dia terima satu elektron daripada mana? Daripada atom logam. So bila dia terima elektron dia akan jadi F nukleus, petala pertama, petala kedua. So petala terakhir dia telah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. So negatif. So dia jadi ion F minus sebab terima satu elektron. So dia dah capai 28. Okey, bagi atom kumpulan 17 ataupun atom bukan logam, atom perlu menerima satu elektron untuk menjadi ion negatif untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. So persamaan setengah dia macam mana? F mesti akan jadi F minus. Okay, so sekarang dia kena buat apa? Terima elektron. So terima elektron mestilah dekat dengan atom yang nak terima tu. So fluorine tambah satu elektron akan menjadi F minus. Okay, boleh? Faham pembentukan ion? Positif, negatif? Faham. Okay, so buka modul awak, muka surat 99. Okay, jadi ini cikgu terangkan secara lukisan. So dia kalau kertas 2 dia mesti penerangan lah. So penerangan dia sebenarnya senang saja. Okay, pertama sekali cara nak terangkan, contohnya cara nak terangkan pembentukan ion fluorida. So point pertama adalah awak cakap pasal apa? Susunan elektron. Okay, point pertama adalah pasal susunan elektron. So, susunan elektron, so kita mula daripada sinilah. So, yang ni adalah apa? Atom. Jadi, susunan elektron, atom fluorine ialah 27. Okay, point yang kedua, untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, apa yang dia perlu buat? Atom, dia still lagi atom. Atom fluorine menerima berapa elektron? 1. 1 elektron menjadi ion F minus. Okay, so ini ayat penerangan untuk pembentukan
Ion positif ataupun ion negatif. So first kali susunan elektron atom F ialah berapa? Jadi untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, okay, ayat yang lengkap, atom F menerima satu elektron menjadi ion fluorida. Okay. Kalau yang kumpulan satu tadi, susunan elektron atom natrium ialah 281. Untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, atom natrium melepaskan satu elektron menjadi ion Na+. Okay, so ini penerangan pembentukan ion. Jadi, awak kena selesaikan muka surat 99 sampailah muka surat 105. Okay. Muka surat 99 sampailah muka surat 105. Okay, at least cuba buat sebab masa macam esok dah terus ni kan. At least cuba buat sikit. Okay. So 99 sampai 105. Okay, hari ni kita dah habis pasal pembentukan ion. Okay, pembentukan ion. Ion apa? Ion apa? Positif. Positif dan juga ion negatif. Okay, so 99, 105. Okay, cikgu bukanlah nak suruh awak just buat 1-2 soalan je. Tak payah. Bukanlah nak suruh hantar esok. Nanti saya akan bagi, nanti saya akan beritahu. Okay, so sampai sini saja kita punya kelas. Okay, kita akan jumpa lagi